Okay. Right. 9.10, minta maaf atas kelewatan. Okay, boleh kita mula Dr. Nasrul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menerima jemputan untuk kita bersama-sama pada malam ni. Okay, malam ni program kita cuma sembang-sembang santai-santai je, no worry, tak ada yang official pun. Okay, saya pun tak nak mengambil masa yang panjang sebab kita dah terlewat 10 minit. Okay, seterusnya kita Okay, seterusnya saya nak menjemput yang berusaha Profesor Madya Dr. T.S. Nasrul Hamidin, Pengarah Pusat Pembangunan Profesional dan Pembelajaran Berterusan UDMAP untuk meneruskan acara membuat sedikit penerangan mengenai PDC. Silakan, Doktor. Sorry, terima kasih Puan Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lewat sikit, tapi tak apa, kita cuba cepatkan sebab yalah, kita faham kita nak buat pada hari hari siang pun mungkin ada yang masih bekerja. Kita faham, ambil maklum tentang skop kerja masing-masing. Cuma saya di sini nak ambil kesempatan lah untuk nak berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan program kita yang mana insyaAllah kita akan tawarkan pada Disember nanti. Agak lewat sikit. The reason lewat sikit sebab UNIMAP akan menghadapi convocation, dua convocation 2 minggu turut-turut selepas pilihan raya. So, dan dia juga akan melibatkan daripada student kami dan diharapkan insyaAllah semua akan berjalan dengan baik lancar. Ada sedikit information saya just nak kongsi bersama. Minta responan kalau tak lihat presentation slide yang saya tengah buat sekarang ni. Ada tak nampak? Doktor tak nampak. Tak keluar. Tak keluar. Okey, saya sorry, salah pilih tadi. Okey, nampak? Ini okey. Alright. Okey, saya amat mengalu-alukan kehadiran para jemputan yang berada di luar sana. Pada malam ini insyaAllah kita akan adakan sedikit perkongsian maklumat berkenaan dengan program profesional yang dianjurkan oleh Pusat Pembangunan Profesional dan juga Pembelajaran Berterusan UNIMAP dengan kerjasama rakan-rakan bidang kami yang mana telah diusahakan sejak 2020, baru je lagi, right? Walaupun baru tapi kita melihat dari segi perkembangannya agak positif, dan diharapkan perkembangan positif akan berterusan nanti di masa akan datang. Okey, sebenarnya bila cakap pasal Universiti of Malaysia bukannya terletak di Perlis saja. Kita ada juga pejabat operasi yang mana terletak di Kuala Lumpur dan juga di Kulim, yang mana kedua-dua ni adalah pejabat di bawah pengurusan PDCE. Okay, yang Kulim terletak di KHTP Kulim High Tech Park, siapa yang berada di kawasan utara. Yang Kuala Lumpur ni terletak di Majuling, which is bersebelahan dengan Bandar Tasik Selatan. Kalau mereka yang familiar dengan kawasan Lembah Kelang, bersebelahan saja dengan Middle Ring Road 2, MRR 2, okay, di KL. Dan kita dah lama lah actually berada di Kulim dan Kuala Lumpur. Saya rasa di Kulim mungkin melebihi 10 tahun. Begitu juga di Kuala Lumpur saya rasa melebihi 5 tahun, right?
So cuma 2 tahun yang sudah tu saja kita ubah sikit operasi daripada pejabat pentadbiran, kita tukar jadi pejabat yang melaksanakan program-program yang bercorak akademik dan juga bercorak pemajaran sepanjang hayat. Tadi kita dah cakapkan that pejabat saya menekankan pemajaran sepanjang hayat. Kenapa kita tekankan pemajaran sepanjang hayat? Kerana dalam rancangan Malaysia yang ke-12 tu dinyatakan yang jelas tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH, sehingga kan ditubuhkan Majlis Tibet Negara yang mana terlibat juga dengan pembelajaran sepanjang hayat. Begitu juga Jawatankuasa Nasional PSH peringkat kebangsaan, yang mana ahli-ahli daripada situ pun merangkumi daripada pelbagai kementerian. Okay, bukan saja Kementerian Pendidikan Tinggi tapi pelbagai kementerian, termasuk Kementerian Kerja Raya ke Kementerian Kewangan dan sebagainya. So kita nak mewujudkan satu masyarakat yang ingin meneruskan pengajaran ataupun ingin mencari ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing, sama ada dalam bentuk formal ataupun bukan formal, right? So di sini juga saya kongsi bersama terdapat yang mana PSH ni bukan saja dalam rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini, di peringkat antarabangsa pun kita ada tekankan melalui SDG, Sustainable Development Goals. Okay, begitu juga dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 ada juga yang berkaitan dengan PSH. Okay, dan beberapa boleh katakan sekolah dalam dan juga luar negara, begitu juga tokoh-tokoh yang kita amat kenali ada menekankan tentang pentingnya ilmu dalam kita nak meneruskan kehidupan kita, especially di dunia ini. So, di mana kita bermula? Okay, bermula balik pada November 2019 bila kita mengadakan perbincangan dengan Rangka Pintar. Okay, dan satu persetujuan telah dibuat, MOU telah dilaksanakan. Okay, dari situ wujudnya cadangan 2 program profesional yang mana kita pun juga program tersebut kita telah majukan kepada CIDB untuk mendapatkan sokongan daripada mereka, dan pada 2020 kita dapat endorsement daripada CIDB berkenaan dengan program tersebut, dan mereka amat tertarik dengan program kita kerana kita wujudkan program yang bukan saja melibatkan program universiti, tapi kita tarik juga maklumat ataupun program yang berkaitan dengan industri sekali. 2 program ini juga kita telah mendapat kelulusan daripada Senate University pada Februari 2020, dan lanjutan daripada itu kita punya first intake, saya remember lagi, September 2020 dengan 9 pelajar. Memang sangat rendah sebab program baru, orang pun tak kenal, right? So kita berbincang dengan rakan kita, tak apa, kita teruskan dengan 9 pelajar dengan harapan 9 pelajar ni lah akan menjadi pemangkin untuk kita mewawarkan ataupun kita berkongsi maklumat dengan rakan-rakan dalam jaringan masing-masing. Begitu juga dengan di luar sana. Dan pada masa yang sama juga kita juga memajukan cadangan kepada CIDB berkenaan 7 lagi program professional UNIMAP, termasuk sekali bidang-bidang specialization yang berkaitan, right? Dan alhamdulillah pada Januari 2021, ni suratnya agak kecil, minta maaf, tapi just nak menunjukkan that kita memperolehi accreditation daripada CIDB pada 2021, yang mana semua program kita sebut mendapat penterafan daripada CIDB. Dan pada masa yang sama juga kita juga mewujudkan 5 lagi program baru yang mana telah mendapat kelulusan Senat dan juga LPU Universiti pada Februari 2021. Lanjutan daripada situ juga, kita juga bekerjasama dengan salah seorang lagi rakan pintar kami yang kita tubuhkan program profesional yang ke-8 khususnya dalam bidang BIM dan juga IBS. Dan during that period sehingga Februari 2021 tu ada pelbagai aktiviti yang berlaku. Kita menawarkan program profesional melalui 3 intake. Secara lazimnya adalah pada Mac, Julai dan juga November setiap tahun. Cuma tahun ni kita anjak sikit, tak dibuat dalam bulan November, terpaksa buat di awal Disember. Seperti yang saya katakan tadi, kita amat menanti-nantikan convocation kita pada bulan 11 ni, yang mana akan melibatkan pelajar-pelajar program profesional dan insyaAllah akan bergraduat kemudian hari nanti. Yang
pentingnya is that program-program profesional kita pun telah berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia, yang mana kita telah berdaftar 9 NOS yang kita petakan sekali dengan program kita sekali, right? Dan pada masa semua juga program-program kita juga kita berdaftar dengan HRD Corp, sebab ada antara pelajar kita yang mana syarikat tersebut mengiktiraf program kita dan dia minta kita claim HRD Corp dengan persetujuan syarikat-syarikat tersebut. Pada Oktober 2021 kita juga mencapai satu lagi pencapaian yang baik, iaitu kita telah berdaftar sebagai training provider daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK, which is again di bawah Kementerian Sumber Manusia. Apa pentingnya tabung tersebut? Sekiranya ada calon-calon yang ada kekangan ataupun masalah dari segi kewangan, kita boleh menyediakan tabung pinjaman kepada calon tersebut untuk mengikuti program kita. Dan yang bagusnya is that bila calon meminjam melalui PTPK ni, dia kemungkinan besar akan mendapat akan boleh apply untuk 3 sijil. 1 sijil daripada UNIMAP, 2 sijil daripada JPK, dan last but not least sijil daripada CIDB. Of course ada kriteria itu yang perlu kita lalui. Dan yang paling manis antara kita dan juga rakan Pintar is that pada November 2021 kita telah lancarkan program profesional kita yang bertempat di Putrajaya, Everly Hotel di Putrajaya, yang mana kedua-dua kementerian iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Sumber Manusia telah berada di situ dan melancarkan program tersebut. Dan yang penting sekali is that bila kita lancarkan program tersebut, kita invite juga those TVET players dalam bidang pembangunan dan juga facility management untuk menyaksikan hari yang bersejarah bagi kita dan juga rakyat Pintar. Dan ini yang saya cakapkan at the moment sekarang ni, sehingga sekarang ni, kita ada 117 pelajar aktif yang sedang mengikuti program profesional kita dalam bidang tertentu, mengikut tahap tertentu. Yang paling manis sekali is that insyaAllah untuk November nanti ni, ataupun insyaAllah the next 2 weeks nanti 63 daripada pelajar kita nanti which is telah menamatkan pengajian dan insyaAllah akan mengikuti convocation yang ke-16 dan juga 17 di Perlis. Yang mana 9 daripada mereka, which is kita punya first batch tersebut yang register 2020, akan melalui convocation pada 2022. Kenapa lewat 2022? Sebab 2021 tu kita tangguhkan because of masih lagi kita dalam situasi pandemik. So kita rasa tak sesuai untuk melakukan convocation pada waktu tersebut, so kita tarik ke 2022. Dan untuk convocation 17, 54 nanti, which is mereka ni di kalangan yang telah berdaftar pada 2021, akan melalui convocation yang ke-17 insyaAllah, right? Dan adalah satu proses yang manis lah untuk kita, yang mana kita mula dan kita dapat akhirkan, dan mereka-mereka ini semua Alhamdulillah dapat berjaya menampakkan pengajian mereka walaupun dengan kekangan kerja, komitmen kerja semasa. But insyaAllah kita dapat menyediakan satu platform yang sesuai, yang mana sambil bekerja mereka boleh meneruskan pengajian ataupun mencari maklumat yang berkaitan, right? And from today onwards, kita plan big ahead di depan dengan harapan program tersebut akan mendapat pengiktirafan yang pelbagai daripada pihak-pihak berkaitan. Kita cuba lihat dari segi micro credential yang mana mungkin akan diguna pakai di masa akan datang nanti kepada para calon nanti di kemudian hari nanti. Kita juga sedang mendapatkan pengiktirafan daripada MBOD. Maksudnya bila calon ataupun pelajar lengkap menamatkan program kita, mereka boleh berdaftar sebagai graduate, graduate student di MBOD. Kita bukan cakap pasal professional technologies, TS, sebab TS ada syarat dia tertentu, tapi mungkin kita lihat dari segi TC. TC dalam hal ni yang insyaAllah kita cuba nak dapatkan pengiktirafan daripada MBOD. Dan yang seterusnya lah, kita try nak dapatkan international recognition lah untuk program kita. Sebab program kita ni boleh nak katakan
bersetara dengan program peringkat kebangsaan which is under CIDB, okay, yang mana mereka adalah satu badan yang melihat dari segi sektor pembinaan di Malaysia. Right, so kesimpulannya ini adalah program kalau tuan-tuan dan juga puan-puan ada melihat di social media, ini adalah program yang kita tawarkan, right, kepada mereka yang berada di luar sana di peringkat diploma, bachelor dan master, right? Dan saya percaya ada yang telah memajukan ataupun telah membuat pendaftaran pre-registration untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada kita, dan insyaAllah kita akan hubungi tuan-tuan dan juga perempuan untuk memastikan that kita dapat meyakinkan tuan-puan this is the right program, especially kepada adult learners ataupun mereka yang sedang bekerja, okay, yang sedang bekerja, yang mana insyaAllah program ini tidak mengganggu kerja tuan-tuan dan juga perempuan kemudian hari nanti. Saya juga nak mengatakan that kita structure kita punya program according to level yang berkaitan dengan harapan ataupun dengan cara ladder punya steps, dengan harapan bila tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program kita, you can go to the next level. Okay, contohnya macam diploma ni, bila dah lengkap level diploma, boleh pergi to the next level bachelor dan boleh pergi ke level master. Kenapa kita buat macam tu is that kita try to pair, okay, kita try to pair program kita dengan kompetensi level dari pihak CIDB. So contohnya macam facility management, okay, ada diploma professional facility management dan kita pairkan dengan CIDB which is level 4 certification. Sama juga bachelor FM, kita level kita pairkan dengan FMM level 5. Begitu juga in construction, okay, ada level 4 untuk diploma, level 5 untuk bachelor dan level 6, okay, untuk master. So you go step by step, okay. Mungkin ada setengah yang dah ada level 4, so you can go to the next level, level 5. Yang ni juga kita melihat dari segi qualification tuan-tuan dan perempuan yang ada semasa membuat permohonan. Tapi insyaAllah kita structure macam ni according to the ladder untuk memudahkan ataupun untuk menjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan tentang laluan untuk career path tuan-tuan dan perempuan dalam bidang yang berkaitan. Right. So saya rasa this is the last slide is that kenapa kita kena perlu ataupun kenapa tuan-tuan dan puan-puan rasa program UNIMAP ni perlu dipilih ataupun perlu dilalui. At the moment sekarang ni kita sedang melaksanakan 8 program profesional daripada various level. Sebentar tadi saya dah tunjukkan is that kita structure dia untuk menampakkan laluan macam mana kita untuk meningkatkan kita punya tahap kompetensi, okay, kalau nak merujuk daripada CIDB. Dan pada masa sama juga program kita offer ni, okay, boleh menawarkan multiple certificates. Maksudnya is that bila tuan-tuan dan puan-puan melalui program kita, lengkap pengajian kita, telah melalui penilaian-penilaian yang berkaitan dengan syarat mencukupi syarat-syarat tertentu, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh melalui ataupun boleh memperolehi sekurang-kurangnya, okay, sekurang-kurangnya 3. Itu pun bergantung, okay, paling minimum 1 ataupun mungkin 2 ataupun paling maksimum 3 ataupun 4. Kenapa saya cakap is that kalau layak, okay, UNIMAP dah sure confirm, dan kalau layak jika cukup syarat especially yang melibatkan pengalaman kerja, boleh memohon untuk CIDB which is SKKP. Okay, SKKP jika layak, bergantungan pada pengalaman kerja, dan masa itu nanti tuan-tuan dan puan akan melalui penilaian daripada CIDB, bukan daripada kami. Yang kami punya daripada UNIMAP, yang SKKP ni daripada CIDB. Okay, so lulus insyaAllah. Dan untuk pengetahuan semua, ada antara pelajar kita yang lulus. Di bawah ni saya menunjukkan the current student yang cukup syarat untuk melalui penilaian CIDB, dan 42 daripada mereka telah alhamdulillah tamat, okay, dalam kompetensi level tertentu, okay, dalam bidang tertentu. Okay, ini salah satu contoh sijil yang baru-baru ni alhamdulillah ada antara pelajar kita yang berkongsi maklumat atas kejayaan beliau berjaya melengkapkan penilaian CIDB.
Dan pada masa yang sama juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memohon pinjaman PTPK, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai peluang untuk mempunyai satu lagi sijil kemahiran, SKM, which is bawah JPK, Jabatan Kemahiran Pembangunan, right? Yang mana SKM ni pun ada beberapa tahap. Kalau untuk construction, basically dia bermula dengan tahap 3 ataupun 2, 3 dan 4. So you can collect that kemahiran dan boleh bekerja dalam industri yang berkaitan. Kalau go to the next level nanti, boleh pergi sampai ke pelatih dan you can become pelatih kemudian hari nanti, right? And another thing yang mungkin saya nak kongsikan, tapi yang ni nanti saya akan let my rakan kita akan terangkan nanti berkenaan OTHM, which is an international recognition, right? So why again program Minimap, kita boleh provide several financial solution. KWSP boleh, pinjaman pun boleh, dan juga saya tak nak sebut ni lah. Kalau worst come to worst, kalau berlakunya nak buat installment pun boleh juga. Sebab kadang-kadang kita kesian sebab ingin belajar, tapi when it comes to financial ni agak very limit. So kita try to find a way untuk macam mana accommodate pelajar dalam mereka nak mencapai sasaran mereka ataupun dalam mereka nak mencapai matlamat mereka. Hingga sekarang macam saya cakap 117 active student in the system. InsyaAllah next year akan ada lagi satu group nanti yang akan graduate. Kita targeting somewhere around 100 into 100 plus yang akan graduate next year 2023, right? 63 pelajar tadi akan melalui kita punya convocation pada next 2 weeks insyaAllah. Dan hingga sekarang 42 daripada pelajar kita alhamdulillah telah berjaya melengkapkan penilaian kompetensi daripada CIDB dalam tahap tertentu, right? Dan kita harap semoga mereka ni berjaya ataupun able to contribute dalam industri yang berkaitan, right? So jika ada maklumat lanjut, boleh hubungi rakan-rakan saya daripada Kulim ataupun Minimap, ataupun boleh email kami, ataupun tadi pun saya dah share tentang link untuk registration, dan diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mengambil peluang ni untuk meneruskan kerjaya masing-masing. Jika register bulan 12 ni, insyaAllah kita expected paling awal pun mungkin boleh habis hujung September ataupun dalam bulan Oktober. Dan jika masa akan sesuai, mungkin boleh combo. Mungkin boleh combo next year. Bergantung pada timing dan juga bergantung pada proses tuan-tuan dan puan-puan melalui kita punya proses pengajaran dan juga pembelajaran, right? So dengan itu, insyaAllah saya berharapkan kita berjumpa nanti awal bulan 12 nanti, sama ada secara face to face ataupun secara online dalam kita punya sesi pendaftaran untuk intake baru ataupun intake Disember 2022. Dengan itu saya akhiri saya punya pembentangan dan saya serahkan balik pada Puan Pengacara Majlis. Puan Azman, silakan. Terima kasih.